Selepas turun dari jawatan KM, Stephens jadi Menteri Persekutuan pertama dari Sabah. Hal ehwal Sabah di bawah Jabatan Perdana Menteri di Kuala Lumpur, jauh dari rumah. Dia juga rapat dengan Lee Kuan Yew. Kononnya pernah dijanjikan jawatan timbalan Perdana Menteri kalau Lee Kuan Yew jadi PM Malaysia. Lalu Singapura dikeluarkan 1965. Janji itu lenyap. 1968, Stephens dihantar lagi jauh, Canberra, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Australia, New Zealand dan Fiji. Pada satu pandangan, ini jawatan terhormat. Pada pandangan lain, ini cara halus menyingkirkan dia daripada politik Sabah. 5 tahun di Australia, jauh dari Mustafa, jauh dari penampang. 7 Januari 1971, Stephens balik Sabah secara tiba-tiba dengan keluarga. Di kediaman Mustafa di Kota Kinabalu, di hadapan Yang di-Pertua Negara dan 200 orang yang lain. Donald Stephens, isterinya June dan 5 anaknya semua masuk Islam. Donald jadi Muhammad Fuad, June jadi Rahimah. Mereka kemudian buat haji. Kenapa? Stephens sendiri kata, supaya agama jadi pengikat, bukan pemecah. Bagi dia, kalau semua orang Sabah satu agama, perpecahan kaum boleh diatasi. Itu kata dia. Tapi sejarawan Muhammad Agus Yusof dan lain-lain catat, ada dimensi politik dan kewangan. Stephens dapat bantuan kewangan persekutuan. Dia kemudiannya naik balik. Mana yang benar? Mungkin kedua-duanya. Masyarakat Kadazan, sebahagian rasa dikhianati. Stephens adalah Hu Guan Siu, pemimpin tertinggi Kadazan Dusun. Dia dulu pelopor non-Muslim natif dalam rundingan Malaysia. Sekarang dia Muslim. Tapi yang menarik, gelaran Hu Guan Siu tetap kekal. Dia masih dianggap pemimpin. Walaupun ramai tidak akan terus terang menerima keputusan itu. Tapi tidak semua orang mengikut. Peter Mojuntin, anak didik Stephens, kekal Katolik, kekal di penampang. Walaupun WUPCO sudah bubar dan ramai bekas pemimpinnya dilantik jadi penolong menteri dalam kerajaan Mustafa, termasuk Mojuntin sendiri, dia tidak bertukar agama. Dia tunggu masanya.